Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kurniaan kasih sayang Allah, dengan kurniaan hidayah dan taufik Allah. Malam ini kita dapat sama-sama lagi dalam majlis kita, iaitu kita sambung pembacaan kitab hikam kita, matan yang ke-13. Mudah-mudahan apa yang kita ketahui ini tadi dapat membawa kita semakin hampir dengan Allah. Kita buat segala perkara dalam dunia ini tujuannya satu je, iaitu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu je tujuan kita. Kita buat semua perkara dalam hidup ini, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita buat kerana Allah dan kita nak dapat redha Allah. Bila Allah redha kita dalam dunia, Allah redha kita di akhirat, pastinya kita akan bahagia dunia akhirat. Bukan sekadar kita dapat bahagia di dunia je, tapi kita akan dibahagiakan oleh Allah di yaumil akhirat. Ini yang kita mahukan dalam hidup ni. Sebab hidup ni, jika kita resah, hidup ni jika kita gelisah, kita tak dapat hakikat hidup itu sendiri. Tapi jika kita hidup dalam keadaan yang sakinah, dalam keadaan yang tenang, inilah yang dinamakan bila kita hidup bersama Allah, hidup bersama Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru kita dapat akan maqasid daripada hidup itu, iaitu apa yang ada pada kita dalam redha Allah, dunia yang ada pada kita dalam redha Allah, umur yang Allah bagi dalam redha Allah, segala usaha kita dalam redha Allah, segala apa yang kita buat dalam redha Allah. Masa itu kita takkan ada dalam fikiran kita apa orang kata. Kita tak akan memikirkan tentang apa pendapat orang lain. Yang kita fikirkan apa kata Allah atas kita. Yang ni yang selalu kita jadi khawatirkan, satu perkara yang menjadi ketakutan di dalam diri kita. Kalau aku buat perkara ini, Allah sayang aku tak? Kalau aku buat perkara ini, Allah redha aku tak? Sebab manusia tidak akan kita takkan boleh memuaskan hati semua orang. Begitulah fitrahnya. Nabi SAW menyampaikan risalah Allah. Tak semua orang suka Nabi. Kebanyakannya orang akan benci Nabi. Sebab itu kita kena lalui mihnah ini, kena lalui ujian ini. Kita nak buat baik, sebab itu kita rasa susah. Kita nak menuju ke jalan Allah, kita rasa terlalu seksa sangat. Inilah ujian yang perlu kita lalui, dan orang yang berjaya adalah orang yang dijanjikan syurga oleh Allah. Kita nak sebut nama Allah, kita nak berzikir kepada Allah. Macam-macam yang datang. Kita nak hidupkan hati kita dengan zikrullah. Kita nak pacu hati kita dengan zikrullah.
kita nak pandu hati kita dengan zikrullah, bermacam-macam yang datang di dalam gelombang hati kita ini. Sehingga kan kita berhenti setengah jalan, sehingga kan kita tak mampu rasa kemanisan zikir itu, sehingga tak mampu kita nak teruskan jalan itu. Inilah yang dikatakan jalan untuk mendapat redha Allah ini terlalu mahal. Sebab itu Imam Al-Qushairi dia sebut dalam kitabnya Risalatul Qushairiyah, kita ni tak mampu untuk dapat redha Allah, melainkan dia kata jika Allah ni redha kita. Tetapi kita kena berusaha menuju jalan keredaan Allah. Kita kena berusaha untuk dapat keredaan itu. Kita kena berusaha, langsung kita berharap agar Allah redha kepada kita. Inilah hamba. Jadi hamba Allah ini sampai dia tak tahu apa yang dia buat. Dia tak tahu. Kenapa kau buat ni? Aku pun tak tahu. Tapi yang aku nak, yang aku harapkan adalah Allah redha padaku. Bukan atas sebab ini, bukan atas sebab itu, bukan atas sebab yang lain. Yang aku buat ini adalah untuk dapat redha Allah. Inilah perjuangan kita, tuan-tuan. Inilah mujahadah kita. Ini yang dikatakan mujahid ini Nabi sebut siapa dia? Orang yang sentiasa melawan hawa nafsunya. Man jahada hawahu. Orang yang lawan nafsu dia yang sebenarnya kita telah lama biarkan nafsu kita. Kita terlalu lama biarkan nafsu ini. Sebab itu proses untuk mendapat nafsu yang baik ini agak susah. Kerana kita telah biarkan dia bertapak menjadi raja di dalam qalbun kita ini terlalu lama. Macam kereta, macam barang, kalau dia lama dia biar, kita kena gosok dia, kena pakai minyak untuk dapat kilatnya semula. Kalau kereta kita kena polis, lepas polis kita kena wax, baru dapat warna yang asal. Warna inilah yang telah hilang di dalam qalbun kita, dalam roh kita. Warna cakap Melayu, dalam bahasa pengajian disebut nur. Cahaya ini telah hilang. Cahaya ini telah mula kabur. Bukan tidak ada cahaya, tetapi cahaya itu telah diselaput dengan kotoran-kotoran itu. Jadi kita perlu polish dia. Kita perlu wax dia. Supaya cahaya ini timbul kembali, naik kembali. Saat itu barulah dapat satu pandangan yang cantik, satu pandangan yang selesa. Siapa yang memandang hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dia tengok zahir kita, tetapi Allah melihat akan batiniah kita. Sebab itu tuan-tuan, kenapa kita selami akan kitab hikam ini? Supaya kita dapat pergi ke sana. Sekurang-kurangnya kita telah berusaha ke sana. Walaupun kita tak dapat ke sana, lalu kita dalam perjalanan untuk ke sana kita mati, tapi kita berusaha ke sana, kita mengharap ke sana, maka harapan ini satu doa, dan mudah-mudahan harapan kita itu diterima oleh Allah. Itu sebenarnya. Baik tuan-tuan. Apa kata musannif? Kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi. Bagaimana ia akan berjalan menuju kepada Allah Ta'ala padahal ia masih tertambat dengan segala syahwatnya. Bagaimana dia boleh menuju kepada Allah Ta'ala? Dia nak dekat dengan Allah. Bahasa yang mudah kita faham. Bagaimana kita boleh jadi orang baik, jadi hamba yang baik, jadi hamba yang Allah sayang, selagi kita terikat dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita. Kita tak selesaikan perkara ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab nafsu ni, syahwat ni, dia halang kita. Nafsu kita bukan nafsu yang baik. Nafsu kita masih lagi di peringkat
nafsu yang ammarah, nafsu yang masih ada sifat mazmumah di dalamnya, nafsu yang masih ada pemarah, nafsu yang masih ada tak puas hati dengan orang. Kita jangan sangka kita dah duduk tempat yang selesa selagi sifat mazmumah dalam diri kita ni tak selesai. Kita jangan kata kita dah berada di mutmainnah, dalam nafsu yang tenang, selagi sifat mazmumah yang 10 ni kita tak boleh selesaikan. Selagi tak boleh selesai sifat mazmumah yang 10 ni, kita tak boleh nak tepuk dada kata aku telah mutmainnah. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita jangan tepuk dada dulu. Kita lihat mazmumah yang 10 itu selesai tak selesai. Beres tak beres. Kalau dah selesai, dah beres, maknanya kita bolehlah senyum dan dalam keadaan yang tenang. Selagi mazmumah ini masih bersarang dalam diri kita, kita masih lagi pemarah, kita masih lagi tidak sabar, kita masih lagi hasad dengki, kita masih lagi cinta kepada dunia, mengharap akan pujian. Bila orang puji, kita suka. Bila orang maki kita, kita dah berasa hati. Ya, pada ketika itu tak selesai lagi nafsu kita. Masih berada turun dan naik antara amarah, lawamah, mulhimah. Dia turun dan naik, pergi dan balik. Pergi dan balik, pergi dan balik. Kita tak sampai kepada diri yang tenang, kata Allah dalam Al-Quran. Guru saya pesan begitu. Kadang-kala kita dah mengaji ni, kita rasa kita begitu. Kita rasa kita dah duduk tempat itu. Masa saya duduk dengan guru-guru kami, saya suka bertanya, macam mana kita nak tahu kita berada di mutmainnah itu? Mudah saja dan ringkas saja jawapannya. Bila engkau melihat sifat yang mazmumah dalam diri engkau telah hilang. Ketika itu engkau mula tenang. Engkau dengan Allah tenang. Engkau dengan dunia ni pun tenang. Engkau tak serabut macam kau mula-mula dulu. Engkau tak gelisah dengan keduniaan, dengan makhluk. Orang yang tenang, dia tidak mempedulikan selain daripada Allah. Orang yang tenang, dia tidak pernah memikirkan apa kata makhluk, tetapi ia memikirkan apa kata Khalik. Orang yang tenang, tidak memikirkan apa kebencian makhluk, tetapi yang difikirkan tentang apa yang dibenci oleh Khalik dia. Iaitu apa yang dibenci oleh Tuhannya. Kalau aku buat begini, Allah benci aku. Allah tidak suka aku. Maka kebencian itu akan menjadikan azab besok di yaumil akhirah. Sebab itu mudah saja bila kita nak kenal diri kita yang masih tertambat dengan syahwat. Sebab itu ada orang kadang-kala bertanya, dunia ni tak salah Ustaz. Betul, kita tidak menyalahkan dunia. Tetapi kita menyalah orang yang kita melihat kesalahan itu timbul. Orang yang memegang dunia itu. Orang yang mempunyai dunia itu. Dunia ini memang tak salah. Disuruh oleh Allah untuk kita berusaha berikhtiar. Tetapi jangan sampai meninggalkan Allah. Jangan sampai kita melupakan akhirat, tempat hidup kita, rumah hakikat kita. Yang menjadi masalah kepada kita, iaitu kita lupa akan hakikat rumah kita, hakikat hidup kita, hakikat kampung kita, hakikat tujuan arah musafir kita. Sebab kita dilupakan dengan perkara keduniaan ini, dengan nafsu kita yang masih tak selesai. Sebab itu jika kita dapat menyelesaikan sifat mazmumah dan kita hiaskan diri kita dengan mahmudah, kita mula jadi orang yang baik pada sisi Allah. Pembahasan yang paling mudah nak faham macam inilah. Jika kita nak tepuk dada aku mutmainnah, kita dah mula tinggal semua benda jahat. Yang itu saja.
kita dah tak benci orang, kita dah tak marah dengan orang, kita boleh maafkan salah orang. Ini semua mazmumah, tuan-tuan. Dan inilah mahmudah. Dan sifat-sifat mahmudah ni yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, sifat ahli syurga. Ini janjinya. Betul apa yang disebutkan kepada kita. Perkara itu semua betul. Cuma kita tidak mahu sebenarnya berada di syurga dengan kedegilan nafsu kita. Ya. Jalan syurga begini ditunjuk oleh Allah, tapi kita ini degil. Aku tetap nak masuk neraka dulu sebelum aku masuk syurga. Kerana apa? Kerana kita tak mau tinggalkan kejahatan itu. Kita tak mau tinggalkan membenci orang lain. Kita tak mau tinggal menyakiti akan orang lain. Kita tidak mahu memaafkan orang lain. Kita tidak mahu tinggalkan pemarah. Kita tidak mahu tinggalkan hubbud dunia. Kita tidak mahu tinggalkan cintakan pujian manusia, cintakan pangkat dan sebagainya. Kita masih meletakkan makhluk itu perkara yang dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita orang yang degil kerana apa yang Allah sebut ini dalam Al-Quran, tetapi kita tidak mahu mengikut jalan yang Allah telah tunjukkan kepada kita. Allah sebut pada Al-Quran ayat yang awal, la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi, dan ia menjadi petunjuk kepada orang bertakwa, hudan lil muttaqin, orang yang takut kepada Allah yang ikut jalan ni. Tapi kalau kita masih lagi melihat diri kita, aku, ini dan ini, maka ketika itu kita lupa siapa pemilik kita, siapa pentadbir kita, siapa pengurus kita. Dan jangan lupa bahawa Allah yang mengurus segala perkara dalam kehidupan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini peringatan daripada Allah setiap hari. Yang menguruskan sekalian alam ini adalah Allah Rabbul Izzah. Segala perkara yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah bagi tahu siap-siap perkara yang sedang berlaku sekarang, apa yang berlaku sekarang ini, daripada kezaliman kita, tuan-tuan. Kezaliman kita. Yang berlaku, perkara yang berlaku di sekeliling kita sekarang ini dari kezaliman kita. Kita tidak mahu kembali kepada Allah. Kita tidak mahu balik kepada Allah. Kita tidak mahu mengakui akan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang perlu kita sedari dalam hidup kita, agar kita jadi orang baik. Sebab itu, tuan-tuan, yang saya nak sebut, hidup ini penuh dengan adab dan akhlak yang baik. Adab kita dengan Allah, iaitu kita jangan kita mengenepikan Allah. Ini adab kita. Kerana apa? Apa yang ada pada kita, Allah bagi. Hidup ni Allah bagi. Rezeki ni Allah bagi. Sihat, kita boleh gerakkan tangan kita, Allah bagi. Bagaimana kita nak menjaga adab dengan Allah yang terlalu baik kepada kita? Kita ada adab dengan orang. Ya, sebab Nabi ajar adab itu. Bila dengan orang yang lebih muda daripada kita, adab dia, Nabi suruh kita sayang mereka. Bila dengan orang yang lebih tua, Nabi suruh menghormati mereka. Jaga adab. Tuan-tuan, sebab itu ketika perkara yang disuruh oleh Allah dan Rasul kita tinggalkan, saat itu ia satu kezaliman. Kerana dia perintah. Waktu itulah, apabila kita terlalu berbuat zalim, maka janji Allah kepada orang yang berbuat zalim ini, Allah akan turunkan bala, bencana, azab dan sebagainya. Jadi jika kita tidak mahu balik kepada Allah, kita akan lalu perkara itu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, maka orang yang tertambat itu tiada boleh berjalan. Bila dia telah terikat, dia tak boleh nak menuju kepada Allah. Sebab nafsunya telah ikat dia. Nafsunya telah
telah pegang dia. Jadi kadang-kadang kita tanya, kenapa aku tak boleh berubah jadi baik? Sebab kita tak nak selesaikan nafsu kita. Tuan-tuan, jadi baik beza dengan berlakon jadi baik. Lain, tuan-tuan. Jadi baik lain. Berlakon jadi baik lain. Zaman Rasulullah perkara ini berlaku. Berlakon jadi baik, iaitu Abdullah bin Ubay. Depan Nabi terlalu baik. Rupanya dia memusuhi Nabi. Betul-betul menjadi insan yang baik. Kita melihat Khulafa'ur Rasyidin, sahabat yang hampir dengan Allah dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Mereka betul-betul ingin jadi insan yang baik. Mereka ingin betul-betul nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka betul-betul nak duduk bersama insan yang baik. Siapa insan yang paling baik dalam dunia ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, tuan-tuan. Sebab itu kita bertanya, kenapa aku tak boleh nak jadi orang baik? Kenapa aku tak boleh buang ini, buang itu, buang ini dan sebagainya? Sebab kita tak mau melepaskan ikatan tambatan nafsu kita. Sebab itu kita kena mujahadah, menjadi orang yang mujahidin. Mujahidin Nabi sebut orang yang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, man jahada hawahu. Orang yang lawan nafsu dia. Kalau kita, tuan-tuan, tidak bersungguh-sungguh, bermakna kita menolak akan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab peluang itu ada pada kita. Peluang itu ada pada kita. Kenapa kita tidak mahu ambil peluang itu? Nanti Allah akan tanya peluang yang Allah telah berikan kepada kita, tetapi kita tidak mahu ambil peluang itu. Jadi jangan sampai Allah tanya, tuan-tuan, besok dekat akhirat. Masa dah tak lama dah. Saya selalu sebut masa dah tak lama. Masa dah tak lama. Masa dah tak lama. Saya selalu sebut macam tu. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan jangan tengok majlis ilmu. Tuan-tuan tengok kesan daripada majlis ilmu. Tuan-tuan jangan tengok banyaknya belajar. Tuan-tuan tengok kesan daripada belajar. Jangan tengok kesannya, kena tengok kesannya. Jangan tengok bendanya. Kalau tengok bendanya, kita rasa seronok. Kenapa majlis ini terlalu banyak? Tapi kita kena tanya, kenapa orang tak boleh jadi orang baik? Nanti kita kena tanya. Bila kita tengok hadis tentang hadis akhir zaman, besok sampai akhir zaman Allah angkat ilmu. Kalau kita tengok zaman ini, majlis ilmu semakin rancak. Tapi kenapa kita tak jumpa, susah nak jumpa orang baik? Yang ini kita kena tanya. Kita kena tanya. Allah angkat ilmu itu dengan dimatikan para ulama. Rupanya, bila kita lihat perkara ini secara detail, barakah ilmu itu diangkat. Pada zahir ilmu itu tidak diangkat, tetapi pada kemuliaan ilmu itu diangkat. Barakahnya ilmu itu diangkat. Yang Nabi sebut, besok Al-Quran berada di kerongkong-kerongkong. Tentang hadis akhir zaman. Yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, ilmu itu hanya pada lisan, tidak ada pada qalbunnya. Sebab itu kita kena balik kepada keberkatan ilmu dan kemuliaan ilmu. Berarti Imam Ghazali sebut, ilmu yang berkat ini ada beberapa perkara yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Antaranya, iaitu semakin dia berilmu, semakin takut dia dengan Allah. Kita periksa takut kita.
Saya periksa takut saya dan tuan-tuan periksa takut tuan-tuan. Ketika kita jatuh buat salah, di mana takut kita? Ketika kita buat kesalahan dan kelalaian kepada Allah, mana takut kita? Yang ni saya kena tengok dan tuan-tuan semua kena tengok. Tiada boleh kembali kepada Allah Ta'ala daripada pertambatan syahwatnya. Sesungguhnya, ia tiadalah dapat berjalan daripada alam tabiatnya kepada hadrah hak Allah Ta'ala. Dia tak boleh jadi orang yang baik. Dia tak boleh nak menuju ke hadrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita masih tertambat dengan ikatan nafsu. Tuan-tuan, bahayanya tertambat dengan ikatan nafsu ini, kita tidak menemui rasa terhubung dengan Allah. Yang ini bahayanya. Ketika kita masih tertambat dengan nafsu, tak mahu kita lepaskan ikatan itu, kita tidak akan berjumpa hubungan rasa terhubung kita dengan Allah. Kita tak rasa yang tahu. Rasa itu tidak akan dikurniakan oleh Allah kepada kita. Yang ni paling kita takut, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nafsu telah membesar di dalam roh kita. Rasa selain daripada terhubungnya kita dengan Allah, rasa-rasa ini telah penuh dalam hati kita. Rasa apa? Rasa cinta dunia, rasa cinta orang. Itu kita sibuk pasal orang, kita tak sibuk pasal Allah. Kita sibuk pasal dunia dan kita tak sibuk pasal Allah. Kita tak sibuk, tuan-tuan, pasal Allah. Dalam hidup kita, kita sibuk pasal dunia kita. Kita sibuk pasal orang lagi. Orang begini, orang begini, orang begini. Orang kata saya, orang zalim saya, orang ini saya. Tuan-tuan, bila kita memandang kepada Allah, kita buat zalim lama dah dengan Allah, kita tak pernah fikir pun. Kita mengundang kemarahan Allah, dah lama dalam hidup kita, kita tak pernah fikir pun. Kita lama dah lupakan Allah, kita tak pernah fikir pun. Kita lama dah tinggalkan Allah, kita tak pernah fikir pun. Tuan-tuan, masa sakit, kita tak fikir duit kita, kita tak fikir nama kita, kita tak fikir pangkat kita. Yang kita fikir apa? Kalau boleh sihat ni, alhamdulillah. Doktor hanya boleh memberikan kita ubat. Dia bagi kita ubat itu, ubat ini. Tapi doktor tak boleh menyembuhkan sakit kita. Saat kita sakit itulah baru kita sedar kita ada Allah. Saat kita sakit itulah baru datang rasa nak tinggalkan semua benda jahat. Saat rasa sakit itulah baru kita nampak aku nak zalim orang. Kalau aku hidup lagi lepas ni aku nak minta maaf. Saat kita sakit nak menuju kepada sakaratul maut, itulah saat itu baru kita kata kalau aku ada masa lagi nanti aku nak pergi masjid. Saat kita sakit masa itu, saat kita hampir dengan kematian, saat itulah baru kita kata, aku nak buat baik pada semua orang. Aku nak buat baik, aku nak buat baik dan aku nak buat baik. Tuan-tuan, kita khianat Allah berapa kali dalam hidup ini. Ketika Allah sihatkan kita semula, kita lupa apa yang pernah kita janji kepada Allah. Allah bagi kita sihat semula, kita lupa janji kita.
Masa kita terbaring di atas katil dulu, kita lupa setiap janji-janji kita yang telah kita lafazkan bersallahu, bersendiri dengan Allah saat kita sedang kesakitan. Kita lupa janji itu semua. Kita khianat Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kita khianat ini adalah Allah Rabbul Jalal. Yang kita permainkan perkataan ini adalah Allah Rabbul Jalal. Kita permainkan Allah tanpa kita sedar. Dan setiap perkataan itu masih lagi segar dalam catatan malaikat. Masih segar, tuan-tuan, dicatat oleh malaikat setiap perkataan-perkataan itu. Betul kata Allah dalam Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Perkara ini menjadi ketakutan dalam hati sanubari orang yang beriman sebenarnya. Tuan-tuan, maka kerana demikian itulah bagi orang yang ingin berjalan kepada Al-Haq, iaitu Allah Ta'ala, mesti meninggalkan segala syahwatnya, mesti meninggalkan syahwat, keinginan-keinginan selain daripada Allah. Walaupun yang harus sekalipun. Tuan-tuan, kita tinggalkan keinginan selain daripada Allah yang dapat melupakan kita kepada Allah. Yang ni dah baik dah sangat. Yang ni dah cukup berjaya dah sebenarnya untuk tempat kita. Kita tinggalkan keinginan yang selain daripada Allah, yang mana keinginan itu dapat melupakan kita ke hadrah Allah. Itu dah baik dah pada kita. Ya. Jika keinginan itu melupakan aku kepada Allah, ketika itu kita tinggalkan dulu. Ini sebenarnya, tuan-tuan, saya nak sebut dekat sini, Allah ni terlalu baik dengan kita. Dia bagi kita peluang yang banyak. Baik sangat. Hari ini engkau gagal, beginilah tuan-tuan. Allah ni terlalu baik. Saat kita gagal, Allah tidak ketepikan kita. Wahai hamba-Ku, aku masih menunggu untuk engkau datang kembali kepada aku, untuk engkau balik semula kepada aku. Allah tetap menunggu. Allah tetap menanti kedatangan hamba-Nya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini terlalu baik. Allah ini terlalu baik. Tidak ada perbandingan dan penyerupaannya dengan baiknya Allah. Tetapi kita terlalu degil. Kita terlalu degil dan angkuh untuk kita balik kepada Allah. Untuk kita kembali kepada Allah. Malam ini saya ingin nasihat diri saya. Buangkan keangkuhan itu. Buangkan kesombongan itu. Kerana kita sedang sombong dan angkuh kepada Allah. Yang memberikan kita ruang dan peluang rahmat-Nya. Yang membukakan pintu syurga untuk kita. Maka sambutlah akan kurniaan itu. Masuklah ke dalam pintu-pintu syurga yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begitu angkuh kita kepada Allah Rabbul Azzah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa kata musannif? Kerana yang demikianlah setengah orang tasawuf berkata, sengat tebuan atas badan yang luka itu terlebih mudah daripada sengat syahwat atas hati orang yang tawajuh. Kalau kita kena sengat tebuan pada badan
dia bengkak tuan-tuan 2-3 hari. Sakit sekejap. Tetapi ketika kita sedang bertawajuh kepada Allah, menuju kepada Allah, maka sengat syahwat ini dia gigit kita, tatkala itu mengakibatkan kemudaratan yang besar. Kenapa tuan-tuan? Sedang kita berjalan menuju ke hadrah Allah, maka nafsu ini mengajak kita berpaling daripada jalan tu. Dia ajak kita paling jalan tu. Dan perkara yang paling ditakuti oleh ahli-ahli sufi saat dia rasa dia baik. Sedang dalam keadaan dia tawajuh kepada Allah, dia rasa dia baik. Dia rasa dia dah berjaya. Dia rasa, tuan-tuan, rasa ini yang memusnahkan kita. Iblis ni sebab dia rasa dia ahli syurga, yang dia terlupa. Dia lawan Allah dan akibatnya dia dikeluar daripada syurga menjadi ahli neraka yang tetap. Kata jangan kita rasa dulu kita baik. Jangan kita rasa inilah gigitan-gigitan nafsu yang tidak mahu melepaskan kita untuk menuju kepada Allah Rabbul Izzah. Kita kena belajar ni tuan-tuan. Ni bulan Maulid ni banyakkan selawat. Guru saya cakap bulan Maulid ni tuan-tuan seolah-olah dia kata seolah-olah dia kata Nabi sedang menunggu engkau, wahai sekalian muridku, katanya. Guru saya cakap, wahai sekalian muridku, sampai saatnya bulan Maulid ini Nabi sedang menunggu akan kedatanganmu, kata dia. Banyak selawat tuan-tuan. Habiskan bulan ini, penuhi hidup kita dalam bulan ini dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasan kita? Apa alasan kita untuk tidak berselawat kepada Sayyidina Rasul? Apakah saya dan tuan-tuan nak bagi alasan yang sama? Saya sibuk dengan kerja, saya sibuk cari duit, saya sibuk itu, saya sibuk dengan anak, saya sibuk dengan isteri, saya sibuk dengan cucu. Tuan-tuan, alasan itu telah lama kita gunakan. Alasan itu telah lama kita pakai daripada kita muda lagi. Sekarang kita sedang tua, kita sedang menuju ke alam barzah. Jangan guna alasan itu lagi tuan-tuan. Maka sedarlah bahawa itulah tali-tali nafsu yang sedang mengikat kita. Itulah gigitan-gigitan nafsu yang sedang menggigit kita, yang kita tidak sedar bahawa kita sedang dalam kemudaratan. Kalau tebuan ini gigit tangan kita, nampak bengkaknya. Sebab nampak itulah kita bergegas pergi kepada klinik dan hospital. Kita menemui doktor-doktornya. Dengan bengkak itulah kesannya datang. Badan kita jadi demam dan sebagainya. Kita bersegera untuk kita pergi menemui doktor dan hospital. Kerana apa yang ada dalam fikiran kita, aku akan mati. Tuan-tuan, ketika roh kita digigit, ketika roh kita ini diikat, apakah saya dan tuan-tuan tidak risau bahawa hati aku akan mati? Hati aku dah mula tak kenal Allah. Hati aku mula dah tak kenal akhirat. Hati aku telah mula tidak mengenal kebaikan.
hati aku mula tidak mengenal mana kebenaran dan yang mana kebatilan. Hati aku telah mula tidak mengenal mana kasih sayang dan mana kebencian. Hati aku telah mula tidak mengenal mana keredaan dan mana kemurkaan Allah. Saat hati kita mula mati, kita tak pernah takut. Kesannya banyak dalam hidup kita. Kita mula jauh dengan Allah. Kita mula lari daripada Allah. Kita bertangguh untuk berbuat baik. Nantilah. Tuan-tuan. Sampai bila dan waktu bila kita akan tunggu untuk jadi orang yang lebih baik pada sisi Allah. Am kaifa yatma'u ay yadkhula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana ia loba untuk masuk ke hadrah Allah Ta'ala sedang dia belum bersuci daripada janabah kelalaian. Macam mana dia nak kembali kepada Allah, dia nak jadi orang baik, kalau dia tak bersihkan dirinya daripada kelalaian. Dia tak nak tinggalkan, dia tak nak berpisah dari perkara yang melalaikan dia. Macam mana dia nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Bagaimana seseorang itu hendak bersama Allah, hendak bersama Sayyidina Rasul, jika dia tidak mahu melepaskan perkara yang melalaikan dalam hidup dia. Dia tak nak bersihkan. Dia tak nak cuci jiwanya. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila hari terakhir kita semayang sunat taubat dalam hidup kita? Bila hari terakhir kita bangun 2/3 malam, kita angkat tangan dengan Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, saja aku semayang sunat taubat 2 rakaat kerana Allah. Bila hari terakhir kita mengaku depan Allah tentang kesalahan dan kesilapan kita. Jika telah lama dah kita tidak melakukan semayang sunat taubat, mengaku kesalahan kita kepada Allah, bermakna kita tidak mahu mengaku yang kita ni orang yang pernah buat silap dan orang yang sedang buat silap. Saat kita tidak mahu mengaku dan mengakui diri kita orang yang pernah pernah berbuat silap dan sedang berbuat silap, rupanya kita telah memakai akan sifat iblis. Sewaktu iblis ini dihalau daripada syurga Allah, dia tak pernah rasa dia silap. Dia masih kata yang silap itu Nabi Adam AS. Tuan-tuan, banyak benda yang kita kena perhatikan dalam hidup. Kadang-kala dengan sebab ilmu ni, kita rasa kita lebih baik daripada orang lain, sehingga kita masuk neraka dengan ilmu kita. Betul ulama, dia beri kepada kita satu perkara sebagai garis panduan. Orang berilmu ini, tuan-tuan, bila dia mula-mula mengaji, dia rasa dia pandai. Bila dia dah lama mengaji, dia rasa dia salah.
Rupanya ini salah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Dia mula rasa rendah diri dengan Allah. Ini fasa kedua. Makin lama dia mengaji, dia akan melalui fasa kedua. Dalam ahlul ilmi, dia akan dikurniakan tawaddu', golongan mutawaddi'in. Dia akan nampak yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Aku salah ni. Aku silap ni. Ketika dia melalui ini, jalan ilmu ini seterusnya, fasa yang terakhir, dia akan rasa dia tak tahu. Dia tak tahu. Ketika itu hilang kesombongan, kemegahan ilmunya sebab dia bodoh. Dia rasa dia tak tahu, dia rasa dia bodoh. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tempatnya orang alim pada sisi Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Dalam ayat yang lain Allah sebut, Allah angkat tempatnya para orang beriman, para nabi, orang beriman dan ahlul ilmi akan derajat yang tinggi. Tuan-tuan, ini perjalanan ahlul ilmi. Perjalanannya bukan sekadar ilmu, bukan sekadar tahu. Kita kena balik kepada fitrah. Sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang insan. Sejak itu sebaik-baik kejadian adalah kejadian manusia ini. Sebaik-baik kejadian kita, tuan-tuan. Dengan akhlaknya, dengan rupa yang baik, dengan segala keistimewaannya, dalam semua perkara. Tuan-tuan, jadilah orang yang istimewa pada Allah. Jangan kita jadi orang istimewa pada makhluk Allah. Jadilah orang yang istimewa pada sisi Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi orang istimewa pada makhluk yang ada di dalam dunia ini yang tidak memberi faedah pada kita walaupun satu perkara sekalipun. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, dimaksudkan dengan masuk ke hadrah Allah ialah dalam setiap waktu hamba itu melihat dirinya dalam kudrah Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala menilik kepadanya. Ini yang dikatakan orang yang masuk kepada hadrah Allah, dia sentiasa tak lalai, dia sentiasa nampak, dia sentiasa tengok, dia sentiasa sedar. Aku tak boleh lari dari takdir Allah dan Allah sentiasa tengok aku. Apa keistimewaannya bila kita berada dan kita rasa begitu? Satu, tuan-tuan, kita sentiasa berharap dengan rahmat Allah. Datangnya doa. Datangnya doa, tuan-tuan. Bila kita tahu, kita pegang, kita yakin, aku tak boleh lari dari kudrah Allah. Aku tak boleh lari daripada penglihatan Allah. Allah tengok aku ni. Masa tu datang doa. Ya Allah, boleh tak kau bagi aku takdir yang baik-baik? Ya Allah, boleh tak aku berlindung dengan kau daripada takdir yang tak baik? Ya Allah, aku berlindung dengan kau ya Allah daripada takdir yang tidak baik. Kerana yang memegang segala takdir adalah engkau. Boleh tak ya Allah? Tapi kita silap. Bila takdir itu telah berlaku, baru datang doa. Doa dulu agar kita dipelihara, diubah oleh Allah daripada takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Kan takdir ni ada takdir yang tak boleh ubah, ada takdir yang boleh berubah. Maka sahabat bertanya, macam mana takdir ni boleh berubah? Nabi jawab dengan dua jalan.
Satu, dengan doa. Doa dulu. Dua, dengan buat amal soleh, buat baik. Terus buat baik. Sebab janji Allah, orang yang berbuat amal soleh ini dalam rahmat. Ya. Datang doa dulu tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini hamba. Ini orang yang sentiasa mengekalkan pandangannya kepada Allah. Sentiasa dia lihat. Ya. Kita dapat datang masjid malam ni tuan-tuan. Kita rasa terima kasih dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Sebab Engkau dah takdirkan aku dengan takdir yang baik. Terima kasih ya Allah. Dulu aku tak macam ni. Sekarang aku dah dapat berbuat kebaikan, walaupun tak banyak, tapi aku dah mula buat baik. Ya Allah, jadikan permulaan aku ini, inilah pengakhiranku besok dalam kebaikan juga. Yang ni yang dikatakan sentiasa tidak lepas pandang. Harapan kita jadi doa. Jadi harapan yang besar dalam hidup kita. Tuan-tuan, kita tak tahu sekarang kita baik, kita tak tahu ujung kita macam mana. Kita tak tahu orang yang jahat, ujung dia macam mana. Kita selalu orang kata apa dia? Jangan tengok sekarang, tengok pengakhiran. Orang kata gitu kan? Tapi kalau tak ada rasa nak berubah, maka Allah ini mengikut akan sangka hamba-Nya. Jaga. Ini adalah hadis qudsi kan? Allah mengikut akan sangka hamba-Nya. Jika kita dah minta akhir yang baik, kita akan dapat akhir yang baik. Datang doa dulu. Datang doa dulu, tuan-tuan. Jangan lepas berdoa. Kerana doa ini adalah sifat hamba. Baik, tuan-tuan. Dimaksudkan dengan janabah, itu. Apa maksudnya? Maksudnya, kita berhenti dulu. Boleh? Dah sejam dah. Saya tak kisahkan orang muda, tuan-tuan. Saya kisahkan orang tua. Saya kisahkan orang lama-lama. Orang lama-lama ni tak boleh lama-lama. Nanti nak terkencing lah. Dia rasa kalau badan tak sedap, dia dah tak sedap dah. Kita nak terima tu dah tak sedap. Dia ganggu. Dia ganggu kita. Jadi, sebab itu, saya berhenti dulu. Saya berhenti dulu, insya-Allah. Ada ketentuan Allah, kita jumpa lagi. Apa yang saya nak cakap pada akhir kuliah saya, maka kita sama-sama berusaha jadi insan yang baik pada sisi Allah. Dan kita berharap kepada Allah, Allah ubah kita. Daripada kejahatan kepada kebaikan. Daripada kebaikan yang kita buat, Allah ubah kita, Allah kurniakan kita yang lebih baik. Kalau sampai sekarang kita tak mampu berjaya untuk bersihkan mazmumah, kita minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak? Aku semayang, tapi aku tak boleh lagi buang marah. Aku semayang, aku tak boleh buang lagi cinta dunia. Aku semayang, aku puasa. Tapi aku tak boleh lagi hendakkan orang puji aku. Bila orang kata ke aku ambil hal. Padahal tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir. Kalau orang kata ke kita, tak hilang pun telinga kita. Katalah benda pun. Tak jadi apa, tuan-tuan. Tak jadi apa pun. Orang nak kata kita, katalah. Ketika kita, tuan-tuan, ini seronoknya. Kalau kita boleh duduk tempat tu. Ketika orang kata kat kita, orang maki kita, orang buatlah apa pun kat kita. Kita duduk tempat sabar. Maka rahmat Allah itu mula datang kepada kita. Setiap perkataan yang keji itu dilontarkan kepada kita. Setiap perkataan itulah menjadi rahmat atas orang yang sabar.
Susah Ustaz. Memanglah orang sabar dalam syurga. Memanglah susah. Sebab syurga ni susah. Kalau semua orang senang tuan-tuan, Allahu Rabbi. Sebab itu, orang yang dia sentiasa melihat akan takdir dan telekkan Allah. Dia tak pandang dah benda ni. Dia tak tengok dah semua benda-benda ni, dia tak kisah dah. Sebab apa? Sebab yang pertama dalam hidupnya adalah pandangan Allah. Itu saya selalu bercakap perkara ni dalam kuliah-kuliah saya. Dalam kuliah-kuliah saya, tuan-tuan, percayalah jika tuan-tuan lalui perkara ini. Jika tuan-tuan lalui dengan sabar, maka tidak ada siapa yang boleh memberi mudarat, hanya Allah. Tidak ada siapa yang boleh memberi manfaat, hanya Allah. Saya kongsi sikitlah tuan-tuan pada akhir kuliah. Saya dengan almarhum ayah berkecimpung dengan madrasah ini 40 tahun lebih. Macam-macam yang saya lalui. Macam-macam saya dan abah ni lalu. Antaranya yang kami lalu, tuan-tuan, madrasah yang kami bina dah belasan tahun. Tiba-tiba datang satu kelompok. Satu kelompok, tuan-tuan, datang ke madrasah, duduk dengan kami, kemudian mereka suruh kami keluar. Kalau tuan-tuan rasa pelik tak? Tuan-tuan, rumah tu tuan-tuan buat. Tuan-tuan lah tuan rumah tu. Tiba-tiba datang tetamu rumah tuan-tuan, datang tetamu minta duduk sebulan. Lepas sebulan dia duduk, dia kata, boleh tak tuan rumah keluar? Sebab tuan rumah tak sediakan makan tengah hari dengan kami. Tetamu yang datang ni bukan orang bodoh, tuan-tuan. Ni yang saya lalu. Mereka di kalangan ahli ilmu, mereka di kalangan orang yang berzikir. Ini yang saya lalu ni, tuan-tuan. Saya bukan reka cerita. Tapi itulah yang kami lalu. Tetapi apa yang saya lihat, tuan-tuan, ayah saya ni, dia tak pernah marah pun. Bila saya tanya kepada arwah abah, "Bah, apa abah nak buat?" Dia kata apa, tuan-tuan? Biarlah Allah yang tentukan semua benda. Kalau betul tempat ini, madrasah ini bukan milik kita, ia akan terjadi, katanya. Tapi kalau tempat ini, tuan-tuan, memang ada di dalam ketentuan Allah, kita pemiliknya pada takdir Allah, tak akan jadi apa-apa. Tuan-tuan, betul, tuan-tuan. Seorang meninggal, tuan-tuan. Seorang Allah ambil. Rupanya, tuan-tuan, kalau kita balas kejahatan orang lain, tak sakit mana Zaki. Tapi kalau Allah balas, tidak siapa mampu menidakkan akan pembalasan daripada Allah. Ini yang saya belajar. Ini yang saya belajar, tuan-tuan, dalam hidup saya dengan guru saya yang pertama dalam hidup, itu arwah abah saya. Bila orang berbuat zalim kepada engkau, biarlah. Kamu balas tak bersama-sama, kata dia. Tapi Allah yang balas kamu. Allah akan balas segala apa yang kamu tangguh. Cuma apa yang kamu nak buat? 1, sabar. 2, mohon pertolongan Allah. Nampak tak? Mudah aja. Jadi hamba Allah ni mudah, tuan-tuan. Terlalu mudah. Kalau saya nak cerita, tuan-tuan, banyak cerita. Nanti sampai 9:30 nanti. Nanti kuliah kita jadi kuliah cerita. Jadi susah tak boleh. Saya nak bagikan
kaitan dengan apa yang kita belajar matan ni. Tak kala kita tak boleh nak buang makhluk, kita terikat, ketika itulah sebenarnya kita orang jahat. Orang maki kita, kita maki dia balik. Jadi sama tak laki? Sama tak? Kita ni orang mengaji, tuan-tuan. Kita orang mengaji, kita orang belajar ilmu. Ketika orang maki kita, mu ni bodoh ha? Kalau aku bodoh, mu serupa tu kak. Jadi sama tak? Kita orang yang mengaji ni, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, orang yang pergi masjid, sama tak tuan-tuan? Sama kan? Maka kalau nak lain tuan-tuan, jadilah orang yang sabar, jadilah orang yang tidak mengherankan kalam seluruh makhluk, tetapi ia mengherankan kalam Khalik, iaitu Allah. Kita jadi orang yang luar biasa. Sebab syurga ni luar biasa. Dapat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dapat melihat wajah Nabi adalah luar biasa. Dapat lepas tetian sirat adalah luar biasa. Dapat minum telaga haud ini luar biasa. Kalau nak jadi orang yang luar biasa, bersifatlah dengan sifat yang luar biasa. Sebab ini perintah Allah. Apabila orang jahil kata kamu begini, kita kata apa? Qalu salama. Selamatlah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik, dan Allah berikan keselamatan pada kamu semua. Kata? Apa yang kita dapat? Syurga Allah. Susah Ustaz nak jadi orang baik. Betul. Kerana bersusah-susah di dalam dunia, berpenat-penat di dalam dunia, akhirat tempat kita berehat. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tetapkan pandangan hati kami, tawajuh kami kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Jangan Engkau kalihkan pandangan kami selain daripada Engkau ya Allah. Ya Allah, tolong kami untuk jadi orang baik. Ya Allah, tolonglah ubah diri kami daripada kejahatan kepada kebaikan, dan jadikan kami istiqamah di dalam berbuat baik, sehingga saat nafas kami Engkau berhentikan ya Allah, iaitu saat sakaratul maut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kehadrat-Mu. Jadikan perhimpunan kami pada malam ini menjadi asbab untuk kami dapat rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, dan kasih sayang Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.